Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Semua pelajar diminta untuk duduk. Hari ini kita akan belajar subtopik baru, di mana subtopik tersebut masih lagi berada di bawah tema keselamatan dan kesihatan. Sebelum kita mulakan sesi PDPC kita pada hari ini, cikgu akan tunjukkan kamu satu video, di mana video tersebut berkait dengan topik yang kita akan belajar pada hari ini. Cikgu nak kamu semua fokus dan fahamkan konten video tersebut. Daripada video yang kamu semua baru saja tonton tadi, cikgu nak kamu dalam pasangan bincangkan apa yang kamu faham daripada video tersebut. Semua pelajar dah selesai berbincang dengan pasangan masing-masing? Dah. Semua boleh rujuk buku teks. Hari ini kita akan masuk kepada subtopik Heimlich Maneuver. Daripada buku teks tersebut, kamu semua nampaklah kat situ definisi Heimlich Maneuver. Heimlich Maneuver merupakan bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang individu yang tercekik. Kat situ dia ada berikan 4 situasi di mana kita boleh berikan bantuan Heimlich Maneuver ni jika kita nampak seseorang itu dia menghadapi 4 situasi ni. Boleh tak seorang volunteer bacakan kepada cikgu dan kawan-kawan yang lain apa 4 situasi tersebut. Kamu baca dan cikgu akan explainkanlah satu-satu. Terima kasih kepada yang volunteer. Daripada apa yang kawan kamu bacakan tadi, kita dapat tahulah situasi di mana kita perlu berikan seseorang itu bantuan Heimlich Maneuver. Yang pertama, apabila kita nampak seseorang itu memegang leher mereka dengan kedua-dua belah tangan. Dan kenapa mereka pegang? Sebab mungkin mereka tak boleh bernafas. Tak boleh bernafas sehingga kan mereka tidak boleh bercakap atau terbatuk-batuk. Dan kita boleh nampak kulit bibir dan juga kuku mereka kebiruan dan kehitaman. So, bila kita nampak situasi tersebut, kita bolehlah berikan mereka bantuan Heimlich Maneuver. Kelas. Seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan. Kenapa Heimlich Maneuver ni penting? Kenapa kita kena belajar? So, untuk kepentingan ni, cikgu nak buat aktiviti think, pair, share. Di mana kamu dengan pasangan kamu, kawan yang duduk sebelah kamu je, tak perlu jauh-jauh. Jangan ada yang berjalan, bincangkan dengan kawan kamu. Kenapa Heimlich Maneuver ni penting? Apa kepentingan dia? Dan cikgu nak kamu bincang betul-betul lah. Sebab after kamu bincang dengan kawan kamu, cikgu akan gunakan aplikasi Classroom Tools. Dan siapa insan yang terpilih tu akan ke hadapan dan kongsikan dengan kawan kelas yang lain hasil discussion kamu dengan partner kamu mengenai kepentingan Heimlich Maneuver ni. Dan untuk yang insan terpilih tersebut, kamu akan terangkan di hadapan kelas kepentingan Heimlich Maneuver, dan gunakan 2 poster ni cikgu bawa. Kamu boleh terangkanlah kepentingan dia menggunakan 2 poster yang cikgu dah bawa ni. Terima kasih kepada insan terpilih yang menerangkan di hadapan kelas. So, daripada penerangan kawan kamu tadi, kamu tahulah cikgu buat poster apa. Yang pertama ni, cikgu bawakan poster sistem pernafasan manusia. Dan yang kedua pula, poster sistem pencernaan manusia. So, apa kepentingan Heimlich Maneuver? Cikgu akan terangkan semula secara ringkas lah. Heimlich Maneuver ni macam kita tahu, badan manusia ni perlukan oksigen. Badan dan otak manusia memerlukan oksigen. Apabila kita makan, apa yang akan terlipat dan menutup supaya makanan kita boleh masuk terus ke esophagus? Epiglottis. So, epiglottis akan tertutup. So, apabila seseorang itu tercekik, bermakna epiglottis tersebut tidak tertutup dan makanan akan tersumbat dan makanan akan masuklah ke saluran pernafasan, menyebabkan oksigen tidak dapat masuk terus ke dalam paru-paru manusia. So, apabila oksigen tidak dapat masuk ke paru-paru, badan kita dan otak kita tak dapat menerima oksigen. So, bila tak dapat menerima oksigen, akan berlaku kerosakan otak dan lebih parah lagi akan menyebabkan kematian. Kelas. Terusnya kita akan pergi kepada teknik atau kaedah Heimlich Maneuver. Macam yang kamu nampak dalam buku teks, dia ada 2 kaedah. Sama ada kita
buat pada diri sendiri atau kita buat pada orang lain. So untuk aktiviti ni cikgu nak buat secara berpasangan. Cikgu akan bahagikan kamu dalam pasangan. Cikgu nak kamu buat dengan kawan sebelah kamu je lah. Jangan jauh-jauh, jangan berjalan jauh-jauh, okay? Cikgu nak kamu buat benda ni betul-betul. Fokus, jangan main-main. Sebab cikgu tak nak kamu main-main tekan-tekan badan kawan kamu, tak nak, okay? Sebab cikgu tak nak berlaku accident. Okay, so make sure kamu buat betul-betul sebab cikgu akan gunakan aplikasi Classroom Tools. Cikgu akan panggil satu pasangan dan juga 2 individu untuk kehadapan, untuk lakonkan semula. So siapa yang main-main, kamu tak dapat lakonkan semula, cikgu akan denda lah. Okay. Okay, terima kasih kepada para pelajar yang telah melakonkan semula kaedah Hamlish Manoeuvre. Okay, pelajar kamu semua dah pun baca sendiri dalam buku teks dan kamu pun dah lakonkan semula dengan kawan kamu. So cikgu akan terangkan secara ringkas je lah untuk kaedah Hamlish Manoeuvre ni. Sebab kalau kamu buat dengan salah, mungkin akan terjadi perkara lain lah yang tak diingini. Okay. Yang pertama, apabila kita nak lakukan kaedah Hamlish Manoeuvre kepada orang lain, yang pertama kita kena berdiri di belakang badan mangsa. Kita berdiri belakang badan dia, kemudian kita bongkokkan sedikit mangsa. Okay. So bila kita bongkokkan mangsa, kita ambil tangan kanan kita genggam. Tangan kiri ni kita genggam dulu, kemudian kita peluk. Kita peluk dia, kita kelilingkan tangan kita. Lepas tu tangan kiri ni kita letak di atas tangan kanan. Kemudian bila dah peluk, dah letak, kita genggam tangan kita ni. Kemudian kita tekan, tolak badan mangsa tu ke atas. Kita beri tekanan, kita tambah tekanan pada paru-paru mangsa. So benda asing yang berada di saluran pernafasan tu akan tertolak keluar. Itu kaedah dia macam mana kita nak buat Hamlish Manoeuvre pada mangsa, pada orang lain. Okay kelas, untuk Hamlish Manoeuvre pada diri sendiri pula, dia lebih kurang je tangan tu macam Hamlish Manoeuvre pada mangsa, pada orang lain. Ini kita kena genggam satu tangan kita, tangan kanan kita genggam dan tangan kiri kita letak di atasnya. Kemudian kita tolak di antara rusuk dan juga pusat. Tapi sekiranya bila kita dah tercekik, kita ada tenaga, so kita boleh cari objek yang tinggi lebih kurang selaras dengan pinggang kita. Kemudian kita tolak tangan kita ni, kita letak atas objek. So kemudian kita tolak, kita beri tekanan. So bila kita dah beri tekanan pada peparu kita, kita menambahkan tekanan, so benda asing tu boleh tertolak keluar. Okay, faham kelas? So okay kelas, untuk menambahkan lagi kefahaman kamu mengenai kaedah dan teknik Hamlish Manoeuvre ni, cikgu ada sediakan 2 video. So cikgu akan tayangkanlah di hadapan kelas. Kamu semua fokus dan fahamkan video tersebut. Sekiranya kamu ada apa-apa pertanyaan selepas saja cikgu habis tayangkan video, nanti kamu boleh bertanya. Siapa yang tak faham boleh angkat tangan, okey? Okey kelas, maka selesailah subtopik Hamlish Manoeuvre. Okay, cikgu ada sediakan beberapa soalan, tak banyak, sikit je untuk kamu. Soalan ni cikgu gunakan aplikasi Plickers. So cikgu akan bahagikan kamu semua kepada 4 kumpulan. Okay, cikgu bahagikan kepada 4 kumpulan. Dan kamu boleh berbincang lah dalam kumpulan, bincang, baca soalan. Cikgu akan tayangkan di hadapan soalan, kamu perlu bincang dalam kumpulan. Kemudian seorang wakil akan angkat barcode, cikgu akan berikan sebentar nanti. Barcode tersebut kamu boleh pilihlah ikut pada pilihan jawapan kamu. Okey? Okey kelas, tahniah kepada kumpulan yang berjaya menjawab soalan-soalan yang cikgu berikan tadi dengan betul. So sebelum kita habiskan sesi PDPC kita pada hari ini, cikgu nak seorang volunteer, seorang daripada kamu volunteer ke hadapan dan rumuskan apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, untuk seorang volunteer ni cikgu tak nak pilih. Cikgu takkan guna aplikasi Classroom Tools sebab cikgu nak kamu sendiri yang berani untuk tampil ke hadapan. Okey kelas,
Okay, so siapa volunteer? Boleh ke hadapan sekarang.